Hai semua, berjumpa lagi bersama-sama dengan Cikgu Waridah di dalam perniagaan tingkatan 4 iaitu 4.2 tujuan setiap bahagian fungsian siri 3 yang akan memfokus pada 4.2.8 hingga 4.2.11. Let's go! Jangan lupa subscribe, like and share untuk berkongsi manfaatnya. Terima kasih. Baiklah standard pembelajaran murid boleh menjelaskan bahagian-bahagian fungsian dalam organisasi perniagaan, menjelaskan tujuan setiap bahagian fungsian. Kita terus kepada 4.2.8 iaitu bahagian fungsian pemasaran. Berikan definisi serta jelaskan tujuan bahagian fungsian pemasaran. Definisi fungsian pemasaran ialah suatu aktiviti mencipta nilai produk, penentuan harga barang, promosi dan pengedaran produk bagi memenuhi keperluan pengguna dan mencapai objektif organisasi. Tujuan bahagian fungsian pemasaran adalah untuk melakukan pertukaran antara dua pihak iaitu penjual dan pembeli. Mencipta permintaan bagi keluaran organisasi. Memastikan barang dan perkhidmatan sampai kepada pengguna dengan cepat. Dan meningkatkan jualan dan keuntungan perniagaan. Seterusnya, strategi pemasaran terdiri daripada sasaran pasaran dan campuran pasaran iaitu 4P. 4P adalah produk, kedua price, harga, place, pengagihan dan promotion, promosi. Itulah yang kita sebut 4P. Sasaran pasaran adalah kumpulan pengguna sedia ada atau bakal pengguna yang berpotensi membeli dan menggunakan produk yang dikeluarkan oleh organisasi. Ia mempunyai ciri-ciri yang sama dari segi citarasa, tahap pendidikan, umur dan sebagainya atau kita sebut segmentation. Campuran pemasaran pula adalah, kita lihat 4Ps tadi, iaitu rangkuman beberapa strategi utama yang direka bentuk dan diuruskan oleh pemasar. Tujuannya adalah untuk menghasilkan proses pertukaran nilai, memaksimumkan kepuasan pengguna, iaitu 4 elemen 4Ps tadi, produk, harga, pengedaran atau pengagihan dan promosi. Price, kita sebut produk, price, place and promotion, 4Ps. Jelaskan peranan bahagian fungsian pemasaran. Peranan bahagian fungsian pemasaran ialah pertama, mempromosikan barang atau perkhidmatan. Yang kedua, mengemaskini profil pelanggan untuk buat sasaran pelanggan. Yang ketiga, dapatkan maklum balas tentang produk di pasaran. Yang keempat, menjalankan penyelidikan pemasaran. Dan yang kelima, membuat sasaran pasaran. Berikan definisi serta tujuan bahagian fungsian pengagihan pula. Ini adalah 4.2.9 bahagian fungsian pengagihan. Definisinya adalah barang atau perkhidmatan yang diagihkan oleh perniagaan dapat diterima oleh pengguna mengikut tempat dan masa yang tepat serta berada dalam keadaan baik. Tujuan bahagian fungsian pengagihan ini adalah bertanggungjawab untuk memastikan setiap barang yang dikeluarkan diterima oleh pengguna pada tempat dan masa yang betul, serta mengenal pasti dan menentukan saluran agihan yang sesuai mengikut jenis keluaran. Seterusnya, memastikan pengangkutan yang digunakan sesuai dengan barang agar tidak berlaku kerosakan pembaziran masa dan kos. Apakah peranan bahagian fungsian pengagihan? Kita lihat peranan bahagian fungsian pengagihan pula. Pertama, memastikan barang disimpan dengan baik dan dilabel sebelum dihantar pada waktu yang tepat.
Kedua, memeriksa semua barang yang ditempah dan bertindak jika terdapat perbezaan atau kesilapan. Okey, kita dapat lihat di sini ada gambar di slide ini ya. Itu adalah Kanban desk, iaitu dia membuat jadual untuk pengagihan, dan kemudian kita lihat adanya lori yang menghantar barang ya. Melengkapkan dokumen penghantaran peranan yang ketiga, dan seterusnya menyediakan jadual pergerakan kenderaan, iaitu kita lihat tadi Kanban desk ni ya. Okey, kemudian menyelesaikan masalah proses pengagihan serta mengambil dan mengagihkan tempahan seperti yang ditetapkan. Peranan bahagian fungsian pengagihan, kita lihat terangkan 4 jenis saluran agihan dalam fungsian pengagihan. Terdapat 4 jenis saluran agihan yang digunakan dalam membuat pengagihan dan pengedaran kepada pengguna. Okey, pertama adalah saluran 1, iaitu daripada pengeluar kepada pengguna. Contoh, barang pertanian, kapal terbang, tempahan pakaian dan perkhidmatan doktor. Biasanya daripada pengeluar terus kepada pengguna. Itu dinamakan saluran 1. Saluran 2 pula adalah daripada pengeluar kepada peruncit dan kepada pengguna ya, di mana contohnya barang yang memerlukan khidmat nasihat pakar, contoh barang kosmetik ya, tayar, alat elektrik ya. Saluran yang ketiga iaitu daripada pengeluar, dia ada 4 pengagihan berlaku di situ daripada pengeluar kepada pemborong, kemudian pada peruncit, barulah kepada pengguna, iaitu pemborong dia beli secara pukal, iaitu secara banyak dari pengeluar, dan pemborong ni akan pecah pukal dalam kuantiti kecil dan dijual kepada peruncit. Peruncit pula akan menjual barang kepada pengguna mengikut permintaan pengguna. Contoh barang keperluan harian iaitu gula, beras dan minyak. Saluran keempat pula adalah ya daripada pengeluar, ya dia ada 4 juga agihan, tapi daripada pengeluar kepada ejen, kepada peruncit dan kepada pengguna. Contoh pakaian berjenama ya, buku, majalah serta kereta. 4.2.10 bahagian fungsian jualan. Jelaskan maksud serta tujuan bahagian fungsian jualan. Maksud bahagian fungsian jualan merupakan suatu transaksi yang memberikan nilai tambah dalam memenuhi keperluan pelanggan dan memberi manfaat bersama kepada penjual dan pembeli. Tujuan bahagian fungsian jualan pula adalah memastikan jumlah sasaran jualan yang telah ditetapkan dengan objektif perniagaan tercapai. Kedua, staf perlu mengetahui dan memahami undang-undang yang melindungi pengguna. Dan ketiga, staf menjawab pelbagai soalan daripada pengguna dan mempengaruhi pengguna untuk membeli. Jelaskan peranan bahagian fungsian jualan. Peranan bahagian fungsian jualan ialah menjawab pertanyaan pelanggan berkaitan dengan barang jualan. Contoh, jenis barang, spesifikasi dan kualiti barang. Membuat jualan secara bersemuka atau secara atas talian. Ketiga, menyediakan sebut harga dan melakukan rundingan dengan pengguna tentang kadar diskaun dan terma jual beli. Keempat, memberikan nasihat teknikal kepada pengguna serta mengemaskini rekod pengguna. Kelima, merancang dan mengurus masa yang bersesuaian untuk membuat promosi jualan. Dan keenam, menyemak dan mengemaskini rekod pengguna supaya mudah untuk menghubungi pengguna. 4.2.11 bahagian fungsian pentadbiran khidmat pelanggan. Jelaskan tujuan serta peranan bahagian fungsian khidmat pelanggan. Khidmat pelanggan ni adalah keupayaan dan kebolehan organisasi perniagaan dalam menyampaikan
produk untuk memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan melebihi daripada tahap yang mereka harapkan, dan perkhidmatan diberikan secara berterusan dan konsisten. Okey, tujuan bahagian fungsian khidmat pelanggan ini adalah memberikan perkhidmatan kepada pelanggan. Okey, yang kedua, memastikan pelanggan akan mendapat perkhidmatan yang baik. Peranan bahagian khidmat pelanggan pula adalah menjawab pertanyaan pelanggan berkenaan dengan barang dan perkhidmatan, serta menyediakan pakar mengikut jenis produk yang disediakan oleh organisasi berkenaan. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi dalam channel Cikgu Warida. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.